kepada semua yang hadir pada pagi ini dalam kelas saya. Sekejap. Okey, kejap. Ada something abang yang menyebabkan dia tak nak menulis. Okay, kejap saya tengok apa yang menyebabkan. Saya stop sharing kejap. Saya tengok apa masalahnya. Dia tak nak ni. Okey. Dah ada 9 orang dah. Terlive bangkali. Oh, saya tak dapat. Rekod tengah rekod Okay, saya share dulu dengan awak. Okey, tak apa, kita sambung. Okey. Okey, masih lagi bawah bab percukaian dan juga cukai pendapatan. Hari ini kita beralih kepada, kita pergi kepada bahagian terakhir, cukai pendapatan. Okey, sebelum ni awak dah belajar bagaimana nak mengira cukai pendapatan dan bagaimana potongan cukai bulanan itu dibuat. Okey, hari ini kita belajar kita nak tengok mana lebih berbaloi, sama ada kita buat taksiran cukai bersama pasangan ataupun kita buat asing-asing. Okey, kita buat asing-asing. Okay, untuk hari ini apakah yang dikatakan sebagai taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Okay. Untuk individu yang telah berkahwin, sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikut satu daripada jenis taksiran di bawah. Okey, yang dah berkahwin. Kalau yang belum berkahwin, bujang, memang sah-sahlah dia taksir secara individu. Okey, bagi yang dah berkahwin, dia ada pilihan, sama ada dia buat taksiran cukai bersama. Okay, taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Okay, bila buat taksiran cukai bersama ni, awak kena pilih sama ada suami yang akan declare atau isteri yang akan declare. Salah satu. Okey, siapa yang akan kena buat bayaran. Okey. Kemudian taksiran cukai berasingan iaitu suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Okey, syarat-syarat membuat taksiran cukai bersama. Okey, suami dan isteri perlu tinggal bersama. Okey, kalau tinggal asing-asing, contohnya seorang di Sarawak, seorang di Kuala Lumpur, kena buat asing-asing. Mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami atau isteri. Maksudnya layak kena cukai lah. Pendapatan yang layak kena cukai. Suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mesti warga negara Malaysia jika tidak bermaus tautin. Okey, maksudnya kalau dia ada rumah di luar negara lah kali ni. Okey, dan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. So kalau ada 4 orang isteri, pilihlah mana isteri yang awak nak buat taksiran bersama. Okey. Secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Okey, kalau dibuat taksiran bersama, suami dan isteri tambahkan jumlah pendapatan masing-masing, boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Nanti kita tengok. Okey, nanti kita tengok. Lupa lah pula nak auto admit, takut ada yang bukan guna MOE punya account bila masuk. Kita dah ada.
13 orang, alhamdulillah. Okey. Jadi hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai hak tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Okey. Jadi kalau kita buat taksiran bersama dengan pasangan boleh menyebabkan kita bayar cukai 1 kali ganda lebih. Mungkin 1 kali ganda, mungkin 10 kali ganda lebih yang sepatutnya jika awak buat taksiran cukai berasingan. Okey, kita tengok kejap lagi pengiraan dia macam mana. Okey, contoh ya, contoh 5 ada dalam buku teks lah. Pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan 500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Okey, ini yang dituntut masing-masing lah. Individu, gaya hidup. Ingat lagi gaya hidup ni kan? Gaya hidup ni antaranya adalah beli majalah, surat khabar, beli buku, beli peralatan sukan, bil internet. Bil internet tu kena atas nama. Macam contoh Encik Rajan melanggar Unifi atas nama dia. Dia boleh buat minta pelepasan. Ataupun mungkin bil telefon yang ada internet tu pun boleh juga. Okey, insurans hayat hak dia RM7,000 sahaja, insurans perubatan hak dia RM3,000 sahaja. Okey, yang pertama hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Okey, kalau soalan macam ni dia lebih berfokus kepada kertas 2. Okey, lebih berfokus kepada kertas 2 sebab banyak pengiraan yang nak ditunjukkan di situ. So yang ini mungkin salah satu topik yang awak boleh bagi perhatian untuk kertas 2. Okey. Okey. Jadual yang saya bagi pada awak yang sebelah kanan tu, okey, tak diberi dalam exam. So awak kena create sendiri nanti. Awak kena bina sendiri berdasarkan pemahaman awak. Berdasarkan pemahaman awak nak jawab soalan ini. Okey, kita tengok. Saya bagi kepada beberapa bahagian di situ. Taksiran cukai bersama, kemudian Encik Rajan sendiri, individu ya, dan isteri. Okey, taksiran cukai bersama tu maksudnya kita akan tambahkan Encik Rajan dan isterinya. Manakala Encik Rajan itself, isteri juga itself, itu masing-masing. Kita nak tengok berapa cukai kena bayar sekiranya buat taksiran cukai bersama berbanding dengan individu. Okey, so jumlah pendapatan kalau Encik Rajan dimaklumkan di situ 53,000, manakala isteri dia 57,000. Okey, jadi kalau taksiran cukai bersama kita tambahkan sahaja kedua-dua pendapatan mereka itu iaitu 110,000. Okey, itu yang pertama. Okey, kita kena clarify jumlah pendapatan masing-masing dan juga jumlah pendapatan kedua-duanya. Okey, yang kedua, kita sekarang ni nak proses mencari pendapatan bercukai. Itu proses pertama. Jadi bila kita nak dapatkan pendapatan bercukai, kita ada formulanya. Okey, ada formulanya yang kita dah belajar sebelum ini. Jadi nak cari pendapatan bercukai, kena dapatkan dahulu jumlah pendapatan. So kita ada 3 di situ. Sebab kita nak buat mana yang lebih baik. Okey, mana yang lebih baik. Okey, jumlah nak dapatkan pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tolak jumlah pengecualian tolak jumlah
pelepasan cukai. Banyak tu. Okey, jumlah pengecualian. Pengecualian ini adalah tertakluk kepada sumbangan atau derma sahaja. Okey, jumlah pengecualian adalah tertakluk kepada sumbangan atau derma sahaja yang dibuat oleh pembayar cukai. Contoh sekarang ni Encik Rajan dan isteri masing-masing menderma. Okey, ada dekat situ. Maka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan. Okey, yang diluluskan. Jadi, untuk Encik Rajan RM500, untuk isteri dia RM500. Apabila digabungkan kedua-duanya akan jadi RM1,000. Okey, yang itu faham ya? Okey, kemudian kita nak cari pelepasan cukai bagi setiap satu, sama ada taksiran cukai bersama atau Encik Rajan sendiri dengan isinya sendiri. Okey, untuk individu layak dapat pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Jadi Encik Rajan dapat RM9,000, isteri dia pun dapat RM9,000. Manakala untuk taksiran cukai bersama pun dapat RM9,000 sahaja. Dia bukan darab 2, no. Okey, bukan darab 2. Jadi setiap satu akan dapat RM9,000 sahaja pelepasan walaupun nama dia pun bergabung, taksiran cukai bersama. Okey, tapi dapat pelepasan hanya RM9,000 sahaja. Tak boleh darab 2. Macam tu. Individu tetap setiap seorang layak RM9,000 walaupun dia taksir diri dia sendiri ataupun dia buat taksiran cukai bersama. Okey, gaya hidup pula. Gaya hidup, had dia RM2,500 sahaja. Okey, tak kisahlah dia taksiran cukai bersama ataupun berasingan. Jadi untuk Encik Rajan, RM2,500. Dia ngam-ngam dapat RM2,500. Okey, fine. Isteri dia pula RM2,700 tetapi had dia RM2,500. Jadi masing-masing RM2,500 sahaja. Yang baki lagi RM200 tu dia burn. Okey. Untuk taksiran cukai bersama had dia RM2,500. Okey, patutnya dapat RM5,000 kan sebab bersama, tapi tak, sebab dia bagi had dekat situ RM2,500. Jadi hanya RM2,500 sahaja. Okey, dia bukan darab-darab, no, tak ada. Okey, dia ikut had. Walaupun dia cukai bersama ataupun lebih-lebih lagi berasingan. Okey, insurans hayat, had dia RM7,000. Had dia RM7,000. Okey, jadi Encik Rajan RM5,830 dia boleh claim, dia boleh tuntut. Isteri dia RM6,000 pun boleh tuntut RM6,000. Tetapi untuk taksiran cukai bersama, kalau kita jumlahkan kedua-duanya dah jadi RM11,830. Tak boleh. Okey, sebab had dia RM7,000. Jadi dia orang boleh claim sekiranya nak buat cukai taksiran bersama, mereka hanya boleh claim sehingga RM7,000 sahaja. Dekat situ pun kita dah boleh nampak dah beberapa perkara yang menyebabkan taksiran cukai bersama ni tidak berbaloi untuk dibuat. Adalah lebih baik untuk buat taksiran cukai berasingan. Dekat sini pun kita dah nampak dah. Okey, cuma ni formalitinya kita nak tengok berapa. Okey, insurans perubatan. Okey, insurans perubatan had dia RM3,000. Encik Rajan RM2,650 boleh tuntut, tak ada masalah. Isi dia RM2,570 boleh tuntut, tak ada masalah. Tetapi untuk taksiran cukai bersama mereka boleh tuntut sehingga RM3,000 sahaja. Kalau kita tambahkan akan dapat RM5,000 lebih. Tetapi tak boleh sebab had dia RM3,000 sahaja. Okey, jadi nak cari pendapatan bercukai. Okey, nak cari pendapatan bercukai macam mana? Jumlah pendapatan tolak jumlah pengecualian tolak pelepasan cukai setiap satu ini. Itu dia. Okey, jadi kita tengok kat situ. Untuk taksiran cukai bersama, RM110,000 tolak RM1,000
tolak 9,000, tolak 2,500, tolak 7,000, tolak 3,000, menjadikan pendapatan bercukai adalah 87,500. Bagi untuk jika dibuat berasingan, okey, untuk Encik Rajan jumlah pendapatan dia 53,000. Tolak dengan pengecualian 500, tolak individu 9,000, tolak gaya hidup 2,500, tolak insurans hayat 5,830, tolak insurans perubatan 2,650. Menjadikan pendapatan bercukai Encik Rajan adalah 32,520. Manakala isterinya jumlah pendapatan 57,000, tolak jumlah pengecualian 500, tolak individu 9,000, tolak gaya hidup 2,500, tolak insurans hayat 6,000, tolak insurans perubatan 2,570, menjadikan pendapatan bercukai untuk isteri Encik Rajan adalah RM36,430. So kat sini kita boleh tengok jika mereka membuat taksiran bersama, menjadikan pendapatan bercukai mereka 87,500. Tinggi tu. Bila tinggi macam tu maksudnya dia orang kena bayar cukai kepada lembaga hasil dalam negeri pun tinggi. Okey, berbanding dengan jika mereka buat taksiran berasingan, iaitu Encik Rajan hanya 32,000 je. Isteri dia 36,000. Jadi sedikit sahaja yang kena bayar nanti. Okey. Cukai dasar. Apa yang dikatakan cukai dasar? Bila kita dah mendapat pendapatan bercukai, okey, kita akan rujuk jadual. Cukai dasar ni adalah apa yang dikenakan. Kita tengok satu-satu ya. Taksiran, jadual ni jangan risau. Seperti mana saya maklumkan sebelum ni akan diberi. Kalau hafal, saya pun tak hafal. Okey, sebab banyak. So dia akan diberi lebih mudah. Kita cuma kena tahu cara baca saja. Bila nak baca jadual, dia akan rujuk pendapatan bercukai. Okey, kita akan tengok satu-satu. Jadi kita akan tengok taksiran cukai bersama dahulu iaitu 87,500. Okey, ini jadualnya. Tengok mana 87,500 tu. Itu. Okey. 87,500 yang dikatakan cukai dasar tu adalah 70,000 pertama tu. Itu yang dikatakan sebagai cukai dasar. Iaitu 4,600. Ini 4,600. Okey. So 30,000 berikutnya. So ada berapa lagi baki? Okey, untuk 70,000 pertama mereka dikenakan cukai sebanyak 4,600. Untuk 30,000 berikutnya kalau tolak 87,500, alhamdulillah. 87,500 tolak 70,000 menjadikan tinggal 17,500. Itu yang kena darab dengan 21%. Okey. 70,000 pertama awak kena cukai, mereka kena cukai 4,600. 17,500 ni dapat daripada mana? Iaitu 87,500 tolak 70,000. Dapatlah 17,500 akan didarabkan dengan 21%. Menjadikan jumlah kena cukai RM3,675. Jadi kita kena tambahlah dua-dua tu. 4,600 tambah 3,675 menjadikan RM8,275. Tinggi tu untuk bayar cukai. Okey, ni. Cukai dasar 4,600, cukai atas baki 3,675. Jadi kita tambahkan kedua-dua ni akan dapat 8,000 lebih tu tadi. Okey. Kemudian kita ukur yang Encik Rajan pula. Encik Rajan pendapatan bercukai dia 32,520. Okey, rujuk jadual balik. Mana 32,000 itu? Di situ. Okey, 32,520. Jadi untuk 20,000 pertama, cukainya 150 sahaja berbanding yang tadi itu sehingga 4,600. Jimat banyak. Tersangat banyak. Okey.
Jadi untuk 20,000 pertama hanya dikenakan cukai 150. 15,000 berikutnya. So kalau 32,520 tolaklah dengan 20,000. So awak akan dapat 12,520. So akan didarabkan dengan 3%. So bila didarabkan dengan 3%, akan dapat RM375.60. So kenalah tambahkan dengan 150 tu tadi. So kena cukai RM525.60 sahaja berbanding dengan jika dia buat taksiran bersama tadi RM8,000 lebih. Okey, ini untuk Encik Rajan sahaja RM525.60. Okey. Cukai dasar untuk Encik Rajan tadi tu 150. Kemudian cukai atas baki RM375.60. Okey, menjadikan dia 500 lebih sahaja yang kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. 500 lebih berbanding dengan 8,000 tadi, jauh beza ya, jauh beza. Okey, kita kira untuk isteri dia pula. Isteri dia 36,430, sama kita rujuk jadual. Itu jadual dia. 36,430 untuk 35,000 pertama dia kena cukai 600. 600 dia lebih sedikit berbanding dengan suami dia Encik Rajan. Encik Rajan kena sikit je 150 untuk yang pertama. Tapi dia kena RM600. Okey. Kemudian 15,000 berikutnya. So kalau 36,430 ni tolak dengan 35,000. Akan dapat 1,430. Itulah yang akan didarabkan dengan 8%. Menjadikan RM114.40. So jika kita tambahkan kedua-duanya, menjadikan RM714.40. Masih lagi sedikit berbanding jika buat taksiran bersama sehingga 8,000 lebih tu tadi. Okey. Okay, kita tengok situ. Okey, kemudian rebate cukai. Rebate cukai ni macam mana pula? Rebate cukai ni ada dua keadaan sahaja. Sama ada dia bayar zakat. Okey, dia bayar zakat ataupun dia bagi sumbangan kepada sumbangan tu tadi pengecualian cukai, minta maaf. Rebate cukainya ada dua sahaja. Okey, iaitu zakat. Memandangkan Cik Rajan ni bukan Muslim, jadi dia tak bayar zakat. So dia tak boleh dikira situ. Yang kedua adalah pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Okey, pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Dua benda ni sahaja untuk dapat rebate cukai. Sama ada zakat atau fitrah. Okey, fitrah tu yang kita bayar, orang Islam bayar semasa bulan Ramadan sebelum sambut hari raya Aidilfitri tu. Itu fitrah. Zakat tu berdasarkan pendapatan yang kita dapat sepanjang tahun. Okey. Jadi kita tengok satu-satu. Taksiran cukai bersama. Kita tengok jumlah pendapatan bercukai ya. Kita tengok jumlah pendapatan bercukai untuk tahu layak tak untuk dapat rebate cukai. Okay, untuk taksiran cukai bersama 87,500 dia tak layak dapat rebate cukai sebab apa? Pendapatan bercukai dia melebihi RM35,000. So tak dapat. Kosonglah di situ. Okay, untuk Encik Rajan pula. Encik Rajan pendapatan bercukai dia 32,520. Jadi boleh. Dia boleh dapat rebate cukai. Kerana apa? Pendapatan bercukai dia adalah kurang daripada RM35,000. So berapa dia boleh dapat? RM400 lagi. Rebate cukai dia dapat RM400. Okay, untuk isteri dia pula 36,430 tak dapat rebate cukai. Sebab apa? Melebihi pendapatan bercukai dia melebihi RM35,000. So Encik Rajan seorang sahaja yang dapat rebate cukai sebanyak RM400. Yang lain tak dapat. Okey. Jadi kita nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar. Bagaimana nak kira? Okay, kalau berdasarkan jadual yang di situ, mudah saja nak kira. Cukai dasar tambah cukai atas baki tolak rebate cukai. Okey, cukai dasar
tambah cukai atas baki, tolak rebate cukai, itulah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, so sekiranya dia buat taksiran cukai bersama, cukai yang dia kena bayar iaitu cukai dasar 4,600, cukai atas baki 3,675, dia tiada rebate, dia kena bayar RM8,275. Macam tu. Encik Rajan pula, kalau dia buat berasingan dengan isteri dia, okey, cukai dasar dia 150. Cukai atas baki dia RM375.60. Dia ada rebate cukai 400, jadi tolak nanti. So, cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Rajan hanya RM125.60. Okey, berbanding dengan isterinya, cukai dasarnya 600, cukai atas baki dia RM114.40. Dia tiada rebate cukai. Jadi dia hanya kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM714.40. Jadi di situ bila kita buat kiraan, didapati adalah lebih berbaloi-baloi sekiranya awak bila sudah bekerja ada pendapatan tetap ataupun lain-lain berbeza-beza, asalkan pendapatan yang dikira itu cukup setahunnya, adalah lebih baik awak buat cukai pendapatan berasingan bersama pasangan. Jangan buat bersama-sama, menyebabkan cukai kena bayar lebih tinggi berbanding dengan buat cukai taksiran berasingan. Okey. Jadi untuk yang A kita dah dapat dah. Okey. Kiraan cukai taksiran. Okey, yang B pula, yang mana yang lebih sesuai berasingan. Okey. Ni jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar sekiranya cukai pendapatan bersama RM8,000 lebih. Encik Rajan kalau buat berasingan dengan isteri dia 125 sahaja. Isteri dia RM714. Jadi taksiran cukai berasingan adalah lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah iaitu RM840. Dapat mana RM840 ni? Iaitu RM125.60 tambah dengan RM714.40. Encik Rajan kita tambahlah dengan isteri dia. Okey, mereka hanya perlu bayar RM840 sahaja berbanding dengan RM8,275 melalui cukai bersama. Macam tu. Okey. Okey. Itu latihan untuk awak cuba hari ini. Okey. Satu soalan tu sahaja. Okey. Ada soalan tak nak tanya berkenaan dengan hal ini? Ya, Nukman. Apa nak tanya? Oh, agak faham slow sikit. Okey. Bahagian mana tu? Kalau selalu hadir dalam kelas saya, ada masalah juga ke? Kenapa kena tambah yang berasingan? Maksudnya apa tu, Nukman? Yang akhir sekali tu ke? Yang kena bayar tu? Okey. Sebenarnya yang akhir sekali tu kita nak menunjukkan yang akhir sekali tu kalau kita tambahkan Cik Rajan dengan isi dia, kita nak tunjukkan perbezaan sekiranya kita buat cukai taksiran bersama dengan cukai taksiran berasingan. Kalau cukai taksiran bersama, kita kira-kira kita akan dapat RM8,000 lebih. Untuk cukai taksiran berasingan, Encik Rajan hanya RM100 lebih, isteri dia RM700 lebih. Kalau kita tambahkan secara biasa, untuk akhir sekali, untuk kita nak menunjukkan perbezaan di antara bayar berasingan dengan bayar bersama. Kan beza RM800 lebih dengan RM8,000. Kita nak tunjukkan perbezaan itu je sebenarnya. Lebih bagus ambil cukai berasingan. Betul. Walaupun kena pula kalau dua-dua awak dan isteri tu gaji tinggi. Kalau awak buat cukai taksiran bersama, lagi tinggi awak kena bayar cukai berbanding dengan buat berasingan. Walaupun dua-dua tu pendapatan tinggi. Walaupun sebab kan ada yang membezakan kedua-dua jenis taksiran tu adalah had pelepasan cukai. Macam tadi kan gaya hidup RM2,500 sahaja. Jadi kalau dia buat cukai taksiran bersama tetap RM2,500. Better buat berasingan sebab masing-masing dapat RM2,500 maksimum.
Macam tu. Sama juga untuk pelepasan individu. Untuk cukai taksiran bersama, tetaplah RM9,000 juga. Okay, kalau awak buat asing-asing, awak ada RM9,000, isteri awak ada RM9,000. So RM18,000 kat situ. Walaupun nama dia cukai taksiran bersama, bukannya kita boleh tambah-tambah macam tu je, tak boleh. Dia ada had. Setiap kategori tu dia ada had masing-masing. Okey. Okey, Nukman boleh tak yang tadi tu? Faham tak? Kenapa kena tambah yang baksingan tu tadi tu? Yang tadi kita tambah baksingan tu, kita nak menunjukkan berapa kena bayar je di akhir tu. Kita nak menunjukkan daripada bayar RM8,000 adalah lebih baik kita bayar RM800 je. Kalau kita dengan isi kita tu. Okey. Okey, ada soalan lagi? Umairah kata slow sikit berkenaan dengan bab ni. Okey. Tapi itulah bab ni saya beranggapan akan keluar di kertas 2. So adalah lebih baik belajar yang ini. Tapi kalau tak dapat juga, mungkin ada bab-bab lain yang membolehkan kita skor. Okey, tengoklah macam mana. Sebab benda ni kok mana pun lebih kepada latihan. Okey, cuba dulu latihan. Latihan tu ada dalam buku teks. Latihan tu ada dalam buku teks. Kita tengok macam mana. Okey, macam esok kita akan ada kelas, saya cuba nak habiskan topik ini. Macam esok kita beralih kepada 4 jenis cukai yang lain. So hari ini yang terakhirlah untuk cukai pendapatan. Okey, insyaAllah kita akan cuba buat lagi ulang kaji berkenaan dengan topik ini. Tetapi bila selesai semuanya. Okey, macam ni minggu ni selesai insyaAllah topik percukaian. Kemudian kita akan beralih selepas cuti mungkin sebab minggu depan kalau ikut PDPR sehingga 31. Saya tak tahu lagi lah apa yang berlaku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tu, Rabu, Khamis, Jumaat tu. Okey, tak tahu lagi. So tengoklah macam mana. Jadi bila bersemuka lagi minggu berikutnya saya akan ajar untuk bab 8. Okey, bab 8 ni lebih kepada pembacaan. Lebih kepada pembacaan. Okey, boleh ya? Okey, so kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu setakat ini. Nanti saya share video ni dalam grup awak untuk awak mungkin nak buat ulang kaji. Macam mana boleh jadi ni. Kalau tak faham yang ini, kena cuba tengok video-video yang sebelum ni. Okey, cuba tengok video-video yang sebelum ni, tengok macam mana. Kalau masih lagi ada masalah, boleh PM saya. InsyaAllah, saya cuba bantu. Okey, so sebelum jangan keluar dulu, ambil kehadiran dulu insyaAllah. Saya lupa macam kehadiran. Okey, kehadiran dah ambil. So kita jumpa semula esok pukul 11.30 insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.